Bismillah. Alhamdulillah. Okey, kita jemput seterusnya adik Habibullah bin Abdul Halim dari MIS Kuala Pilah. Beliau akan menterjemahkan ayat yang ke 50 49 hingga ayat yang ke 59 surah Al-Baqarah. Fal-tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbiruna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Dan ingatlah ketika telah menyelamatkan oleh kami akan kamu daripada keluarga Fir'aun. Mereka menerima akan kamu, mereka mengenakan akan kamu akan seburuk-buruk sesa. Mereka menyembelih akan anak lelaki kamu, anak-anak lelaki kamu, dan mereka membiar hidup akan perempuan-perempuan kamu. Dan pada demikian itu ada satu cobaan daripada Tuhan kamu yang amat besar. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa awraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika telah memisahkan oleh kamu dengan kamu, dan ingatlah ketika telah memisahkan oleh kami dengan kamu akan laut, maka telah menyelamatkan oleh kami akan kamu, dan telah menenggelamkan oleh kami akan keluarga Fir'aun. Walhal kamu melihat. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadtum al-ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika telah menjanjikan oleh kami akan Musa akan 40 malam, kemudian telah mengambil oleh kamu akan anak lembu daripada sesudahnya, walhal kamu adalah orang-orang anaya. Thumma afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian telah memaafkan oleh kami dari kamu daripada sesudah itu supaya kamu bersyukur. Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika telah mendatangkan oleh kami akan Musa akan kitab dan furqan supaya kamu terpimpin. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikum al-ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika telah berkata oleh Musa bagi kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah aniaya oleh kamu akan diri kamu dengan sebab pengambilan kamu akan anak lembu, maka bertaubatlah olehmu kepada yang menjadikan kamu, maka bunuhlah olehmu akan diri kamu. Yang demikian itu kebaikan bagi kamu di sisi yang demikian itu adalah kebaikan bagi kamu di sisi yang menjadikan kamu, maka telah bertaubat oleh ia atas kamu. Sesungguhnya dia adalah yang maha menerima taubat, yang maha pengasih. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika telah berkata oleh kamu, wahai Musa, sekali-kali tidak kami beriman bagi engkau sehingga kami lihat akan Allah secara nyata, maka telah mengambil akan kamu oleh suara-suara petir, walhal kamu melihat. Tsumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian telah membangkitkan oleh kami akan kamu daripada sesudah mati kamu supaya kamu bersyukur. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan telah menurunkan oleh kami atas kamu akan awan mega, dan telah menurunkan oleh kami atas kamu akan manna dan salwa. Makanlah olehmu daripada beberapa yang baik apa yang telah merezekikan oleh kami akan kamu, dan
telah aniaya oleh mereka akan kami, dan tetapi telah adalah mereka akan diri mereka aniaya. Alhamdulillah, bagus. Ucapan yang baik, adik Habibullah. Semoga berjaya dengan masalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jalla wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita terus dapat bersiaran untuk menyambung terjemahan kita dan mencari pengalaman sebanyak mana pengalaman yang kita dapat raih, dapat kita capai. Pertama dari sudut perbenaran kata. Makin banyak kita terjemah, makin banyak perbenaran kata yang akan kita simpan, dapat kita kumpulkan. Dan dalam masa yang sama juga kita dapat menserasikan sistem bagaimana menterjemah jumlah fi'liyah, bagaimana menterjemah jumlah ismiyah. Dan ragam-ragam ini yang banyak kita kena jumpa dan kita kena mahirkan. Anda perlu lihat dengan satu muka surat saja, satu kalimat dia tak berganjak. Selagi tak perbanyakkan perbenaran kata, dia tak menjadikan kita cekap. Jadi nasihat saya, kita kena perbanyakkan terjemahan dan teruskan terjemahan kita. InsyaAllah, bila kita banyakkan terjemahan, kita akan kaya dengan perbenaran kata. Kita akan kaya dengan segala maklumat-maklumatnya. Walaupun ada kalimah-kalimah atau istilah-istilah yang baru yang kita pelajari, tak apa, simpan. Kalau belum boleh faham, simpan dulu. Dia akan faham satu hari nanti. Teruskan, dan terus. Jangan pernah berhenti. Jadi, alhamdulillah, pagi ini, walaupun saya masih bercuti, sedang bercuti, tak bermakna kita tak ada kelas. Kita boleh kelas. Sekarang ni, alhamdulillah, saya banyak kemudahan. Dulu kalau saya bercuti, semua kelas akan cuti. Semua kelas akan berehat. Tapi sekarang dengan adanya media sosial ni, saya kira waktu cuti saya dapat dimanfaatkan, dapat saya meriahkan dengan pelbagai aktiviti. Antaranya kelas harfiah akan dapat diteruskan. Dan meskipun anda berada jauh, kita tak pernah jumpa, tak pernah kenal. Anda mungkin kenal saya, tapi kita tak pernah jumpa. Saya tak pernah kenal anda. Tapi anda dapat ikuti pelajaran ini berterusan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini langkah pertama untuk tahun 1441 Hijrah 2020. InsyaAllah tahun-tahun akan datang saya yakin ada perkembangan yang lebih baik lagi dengan pengalaman-pengalaman yang saya lalui, dan ada tenaga-tenaga kepakaran-kepakaran yang datang yang akan beri nilai tambah dalam teknologi penyiaran ini,
mungkin siaran lebih cantik lagi, konon-kononnya lebih profesional lah. Kadang-kadang saya benda tu, itu aksesoris saja. Tapi yang penting konten dia, isi pelajaran dia. Kalau aksesoris cantik nampak macam hebat, tapi konten dia kosong, tak ada apa pun, tak gunakan. Berlakon yang fake. Kita nak pengisian dia mesti padu, pengisian mesti hebat. Dan pengisian hebat tak ada lain tak bukan kecuali Quran, dan fakta-fakta yang kita berikan bukan fakta main-main, fakta yang Masya Allah. Dan perkongsian yang saya berikan ni bukanlah kata saya hebat, tapi ilmu yang saya pelajari ni Masya Allah, ilmu hebat. Dan saya akan cuba perkongsikan dengan yang semampu yang boleh, semampu yang saya ada. Luar kemampuan saya tak angkat tangan, saya kata tak boleh. Saya kena serahkan kepada yang lebih baik daripada saya. InsyaAllah saya sebenarnya ada rancangan kalau balik Johor, ada 2-3 orang yang saya perlu bincangkan. Antaranya Ustaz Ahmad Qadri, orang yang mahir dalam bidang I'jazul Quran. Kalau ada kesempatan, sesekali kalau saya balik Johor, saya bertemu dengan beliau, saya perlukan satu slot untuk bagaimana mempelajari ilmu I'jazul Quran. Dan hubung kaitnya dengan harfiah sangat dekat. Kalau anda dah tahu harfiah, belajar ijaz sangat seronok, sangat seronok. Dia akan terkesan lebih lagi. Belajar tadabbur lagi terkesan. Tapi kalau tak cukup ilmu alat tadabbur ni, kesan dia tak begitu mendalam. Ala kulli hal, okey, saya bidang saya. Ini yang saya mampu kongsikan. Dan ada seorang lagi, Ustaz Harun Umbong. Beliau adalah ustaz saya dan kedudukan saya dengan rumah beliau sekarang sebelah Peran, berjiran sekarang ni. Surau dengan rumah beliau dekat. Beliau adalah antara orang lama yang seangkatan dengan Ustaz Hashim Abdul Ghani dan mertua saya rahimahullah. Mereka semua adalah generasi awal yang sangat keras sangat bekerja kuat, sangat bekerja keras dalam menyampaikan sunnah dalam dakwah pada masyarakat, kaum muslimin semuanya. Jadi kalau ada ruang, ada kesempatan, dapat izin daripada beliau, saya mohon untuk beliau berikan sebutir 2 nasihat untuk kita semua, insya-Allah. Kalau berkesempatan, kalau tak ada kesempatan mungkin lain kali. Baik, hadirin berbahagia. Hari ini hari Ahad, 29 Syawal. 29 Syawal bersamaan berapa bulan ni? Lupa. Ini berapa bulan? Lupa. Kita tengok. Hari ni 21 Jun. 21 Jun, esok 22. Baik. Masa untuk saya mulakan program WhatsApp, harfiah melalui WhatsApp semakin hampir, dan kerja-kerja puncak dah makin sampai ke penghujungan, insya-Allah. Kepada pelajar-pelajar yang tak sabar untuk nak memulakan kelas, insya-Allah video yang saya berikan tu tolong study. Kalau andai kata kiranya minggu ni tak dapat selesaikan surah Fatihah, saya kena extend minggu depan sampai 2 minggu berturut-turut supaya anda betul-betul kemas memahami, menterjemah dan benar-benar boleh menterjemah surah Fatihah. Kemudian baru kita masuk surah Al-Baqarah. Okay, insya-Allah saya nak semua pelajar-pelajar bersiap sedia dan study video saya tu. Video pertama yang saya sharekan tu, 1 Ramadan, sila study. Dengar ulang dan ulang. Tugas anda, hantar rakaman suara anda kepada musyrif dan musyrifah masing-masing. Hantar kepada musyrif dan musyrifah masing-masing untuk dinilai supaya terjemahan anda terjemahan yang menepati sistem. Okey. Kemudian baru kita akan masuk pelajaran yang kedua. Bila masing-masing berpuas hati dan masing-masing telah menghantarkan terjemahan, kita akan pindah kepada pelajaran baru. Itu khas bagi pelajar-pelajar yang akan memasuki minggu pertama dan pelajaran pertama. Okey. Dan masing-masing saya yakin sedang menunggu, tak sabar menunggu macam mana perjalanan kelas kita nanti. Tapi bagi pelajar yang live, ini kita buka kepada semua,
kepada semua yang berminat, silakan. Sekiranya ada kebaikan, ambillah. Kita sama-sama kongsikan. Sekiranya ada kekurangan, tegur saya, baiki saya, insya-Allah, supaya kita sama-sama bergerak sederap untuk kita tingkatkan pengetahuan kita tentang Al-Quran, khususnya pemahaman Quran dan tata bahasa Al-Quran. Hadirin sidang penonton yang berbahagia, kita masuk kepada pelajaran hari ini. Saya kalau boleh hari ini saya nak habiskan setengah muka. 3 ayat saya nak selesaikan. Okey? Sebab saya nak perbanyakkan perbenaran kata, nak banyakkan perbincangan-perbincangan dari sudut tata bahasa. Dan insya-Allah untuk program berikutnya ada satu video khas daripada pelajar pertama saya melalui yang lahir daripada kelas WhatsApp. Pelajar pertama saya yang lahir daripada kelas WhatsApp, yang bukan pelajar Malaysia tapi pelajar daripada negara jiran. Pelajar daripada Kota Batam. InsyaAllah video tu dah ada pada tangan saya. Video rakaman dah ada, terjemahan bagi muka surat yang berikutnya. Hari ini muka surat ke-10. 16. Surat apa ini? Tak ingat. Kita hari ini muka surat 14. Muka surat 15. Muka surat 15 insya-Allah akan dibaca oleh pelajar pertama saya yang lahir daripada program WhatsApp. Kelas melalui media sosial, dan beliau alhamdulillah sekarang dah mula mengajar harfiah di Kota Batam. Dan untuk pengetahuan semua, saudara-saudara kita yang tinggal di Batam, kebanyakan mereka logat Melayu Johor, Melayu Deli. Jadi bahasa mereka hampir serupa dengan Melayu kita, Melayu Johor. Malah orang Indonesia pun sendiri pun merasakan mereka ni, beliau orang Malaysia sebab gaya bercakapnya bukan, tak menampakkan Indonesia. Kalau itu saya nak beritahu, beliau adalah generasi pertama saya. InsyaAllah saya akan sharekan video rakaman dalam Facebook saya dan juga dalam grup WhatsApp. Tunggukan. Dan kalau boleh, saya akan selesaikan ayat hari ini. InsyaAllah. Muka surat 14 sehingga ayat 93. Ayat 94 akan dibacakan oleh beliau nanti. Dan insyaAllah saya akan kongsikan. Sekiranya selesai ayat hari ini, insyaAllah. So, kita mulakan. Saya tukar video, tukar kamera. Alhamdulillah. Baik. Kita ulang ayat yang kemarin dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'ahum kitabun min indillah. Ikut sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Satu jumlah. Dan manakala telah datang akan mereka oleh sebuah kitab daripada sisi Allah, musaddiqun lima ma'ahum, yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka. Sudin, sini Kak. Sudin, sini. Sayang. Musaddiqun lima ma'ahum, yang membenarkan bagi apa yang bersama mereka. Wa kanu min qablu, dan adalah mereka daripada dahulu, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mereka minta kemenangan atas orang-orang yang telah ingkar oleh mereka. Falamma ja'ahum ma arafu, maka manakala telah datang akan mereka oleh apa yang telah kenal oleh mereka, kafaru bih, telah ingkar oleh mereka dengannya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka kutukan Allah atas orang-orang yang ingkar. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum, amat buruk apa yang telah menjual oleh mereka dengannya akan diri-diri mereka. Ay yakfuru bima anzalallahu baghyan, bahawa mereka ingkar dengan apa yang telah menurunkan oleh Allah kerana dengki. Ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi, bahawa ia menurunkan oleh Allah daripada kurniaannya atas orang yang ia kendaki daripada hamba-hambanya. Faba'u bighadabin ala ghadab, maka telah kembali oleh mereka dengan kemurkaan atas kemurkaan. Walil kafirina azabun muhin,
dan bagi orang-orang yang ingkar ada seksa yang menghinakan. Ini ayat yang kita telah pun terjemahkan pada hari Jumaat kemarin. Dan hari ini kita masuk kepada ayat yang baru. Okey. Ayat yang ke-90. 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum, dan apabila telah dikatakan akan ia bagi mereka. Wa dan huruf idza apabila zaraf. Idza apabila zaraf, dan idza juga ada tu syarti, kata syarat. Berarti ada dua jumlah selepas idza. Jumlah pertama kita namakan jumlah syarat dan jumlah kedua jumlah jawab syarat. Dan ayat ni kita telah pun jumpa sebelum ni. Ayat yang ke-11 kalau tak silap saya. Surah Baqarah. Wa idza qila lahum aminu. Sampai aminu saja. Kama amanan nas sebelum ni. Ini wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Okay. Idza apabila. Biasa zaraf dia akan menjadi mudhaf. Biasa zaraf dia akan menjadi mudhaf. Dan bila ada mudhaf, kena ada mudhaf ilaih. Mana mudhaf ilaih dia? Mudhaf ilaih dia dalam bentuk jumlah fi'liyah. Qila lahum. Qila lahum ni, jumlah fi'liyah ni menjadi mudhaf ilaih. Wa idza qila lahum ni murakkab idhafi. Wa idza qila lahum murakkab idhafi. Tapi mudhaf ilaih bukan dalam bentuk mufrad, tapi dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Yang dikatakan jumlah fi'liyah, misal ada fi'il dan ada apa? Tolong komen. Qila lahum ni, ada fi'il dan ada apa? Tolong jawab. Qila lahum, ada fi'il dan ada apa? Tolong jawab, komen. Saya nak komen 10 saat dari sekarang. Dan apabila zaraf, qila lahum, jumlah fi'liyah, ada fi'il dan ada apa? Tolong jawab 10 saat dari sekarang. Ada fi'il dan ada apa? Tolong jawab 10 minit dari sekarang. Saya ulang sekali lagi. Tolong komen. Fa'il Yati Harun. Salah. Lagi siapa jawab? Oh, dah takut dah jawab ni. Yati Harun. Lagi. Tolong jawab. Ada fa'il. Esa muda. Ada fa'il. Wah, majmin. Okey, lagi. Jawapan lagi. Baru 3 orang, 4 orang tak cukup. 1, 2, 3, 4. Tak cukup. Naibu fa'il. Masya Allah. Siapa tu? Hafizah Yahya. Tahniah Puan Hafizah. Okey. Lagi siapa lagi? Fi'il dan fa'il. Naibu fa'il. Masya Allah. Tu Haji Ramli. Masya Allah. Okey. Bagus. Kena pastikan fi'il tersebut fi'il madhi maklum atau madhi majhul. Naibul fa'il. Muzakir turun ni kacau lah Muzakir turun ni. Naibul fa'il. Masya Allah. Ya. Lepas itu kita kena pastikan telah berkata oleh ia ke telah dikatakan akan ia. Oleh ia ke akan ia. Itu penting. Kalau oleh ia fa'il, berarti fi'il madhi maklum. Kalau akan ia, naibul fa'il. Naib fa'il. Saya saja je tadi. Samrid. EO. Maf'ul bih. Maf'ul bih kalau fi'il muta'adi. Ini fi'il majhul. Fi'il majhul. Kila. Fi'il madhi majhul. Ada naib fa'il. Mana naibul fa'il dia? Naibul fa'il dia adalah domir mustatir jawazan. Domir mustatir jawazan. Takdirhu huwa. Ada domir huwa dalam kila. Telah dikatakan akan ia. Akan ia. Jadi ia tu adalah domir mustatir jawazan. Naibul fa'il. Ahsan. Baik. Saya tak apa. Betul ke salah jangan susah hati. Tak kisah. Saya nak berikan kesan yang mendalam pada anda bahawa berhati-hati dalam menterjemah. Bila menterjemah fi'il, terus jangan terlambat fa'il ya. Pastikan fi'il tersebut maklum atau majhul. Baik fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Kerana terjemahan kita mempengaruhi maksud sebenar ayat tersebut. Kila. Kalau qala, fi'il madhi maklum. Ada fi'il dan ada fa'il. Kalau fi'il majhul, ada fi'il
mabni lil majhul dan naibul fa'il. Dan naibul fa'il. Dan apabila telah dikatakan akad ia lahum bagi mereka. Saya teruskan lagi, bagi mereka. Murakab jari. Bila ada qala ke atau qila ke, mesti ada maqulul qaul. Biasanya akan diiringi dengan maqulul qaul. Okey? Fi'il majhul, naibul fa'il. Kak Tun. Telefon dah okey Kak Tun Patut nampak senyap dah lama tak ada. Rupanya telefon rosak. Qila lahum. Wa idza qila lahum, maqulul qaul dia, aminu bima anzalallah. Ini maqulul qaul. Aminu bima anzalallah. Berimanlah, fi'il amar. Berimanlah, fi'il amar. Oleh kamu, fa'il. Fa'il dia bentuk dhamir. Waw jamaah tu, fa'il dia. Berimanlah, fi'il amar. Oleh kamu, komplit, satu jumlah. Ada murakab jari. Bima dengan apa yang. Bima dengan apa yang. Ma isim mausul. Kena ada silah mausul. Anzalallah. Ni silah mausul dia. Anzalallah silah mausul dia. Telah menurunkan oleh Allah. Asal telah menurunkan oleh ia. Dhamir mustatir jawazan. Allahu fa'il zahir. Telah menurunkan oleh Allah. Telah menurunkan oleh Allah. Telah menurunkan oleh Allah. Anzalallah, fi'il dan fa'il. Jumlah fi'iliyah menjadi istilah mausul bagi ma. Fi'il dan fa'il menjadi istilah mausul kepada ma. Kenapa ada fa'il zahir? Sebab fi'il maklum, anzalah. Kalau fi'il majhul, unzilallah, telah diturunkan akan Allah. Allah yang kena turun. Tak mungkin menjadi begitu kan. Telah menurunkan oleh Allah. Baik, penting terjemahan kita. Kita umpama salah seorang pelajar saya kata, mata kita umpama helang. Mesti cekap, mesti terlalu sensitif. Tiap kalimah-kalimah yang kita terjemahkan tu kita kena peka. Pastikan dia isim atau fi'il atau huruf. Kalau fi'il madi atau mudhari'. Kalau madi ke madi maklum atau madi majhul. Kalau mudhari' maklum atau majhul. Amar, macam mana erti terjemahan yang kita berikan? Mana fa'il dia? Kita kena perhatikan. Jangan kita sembrono, jangan kita ambil sepele je, ambil mudah Ambil sangat penting bagi saya. Sebab itu saya cerewet sikit. Saya harap anda tak bosan dengan sikap cerewet saya. Ini maqulul qaul. Jumlah jawab dia qalu. Ni. Zaqila lahum aminu kama aminu bima anzalallah, tu jumlah syarat. Jumlah jawab syarat dia qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum. Sampai situ. Panjang jawab syarat dia. Ustaz ni jumlah syarat, jawab syarat kita tak belajar lagi. Tak apa. Bagi yang belum belajar, jangan susah hati. Anda akan belajar satu hari nanti. Saya sengaja saya dedahkan kepada yang pernah belajar, dia akan refresh balik semula. Tapi masa ni insyaAllah kita akan belajar. Tunggu masa dia. Cuma anda, mana yang mampu capai, grab dulu. Pegang dulu. Okey? Jangan lepaskan. Tak mampu, biarkan. Jangan paksa ilmu tu. Mesti apa yang kita belajar mesti kena faham. Kita jangan jadi jadi perfectionist. Kita nak mesti semua nak okey, terbaik semua. Jangan. Ini Quran. Ini bukan, ilmu ni bukan hak kita, hak Allah. Allah yang punya kuasa akan memberi tambah nilai pada diri kita. Sampai masanya Allah akan anugerahkan. Jangan susah hati, okey? Yang tugas anda yang perlu saya berikan, tasrif tu. Wazan fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il nahi. Itu ya. Itu kena. Kemarin ada orang tegur, kenapa Ustaz tak ada kerja rumah? Terlupa dalam sibuk-sibuk dekat sawah tu. Nak outing apa? Presentation nak tengok sawah, dah terlupa nak bagi kerja rumah. Tak apalah, kita santai-santai. Saya pun tengah bercuti kan.
Hari ni kalau saya terlupa tolong ingatkan. Kalau nak kerja rumah. Okey, baik. Qalu telah berkata oleh mereka. Maqulul qawl dia. Nu'minu. Bila ada qala ke qalu ada maqulul qawl. Qalu telah berkata fi'il madhi oleh mereka fa'il. Fi'il dan fa'il lah satu jumlah. Tapi oleh kerana qalu dia akan diiringi dengan maqulul qawl. Sebab tu lepas fi'il takkan fa'il lagi. Bila pelik kita nak lepas fi'il madhi ada fi'il mudhari', lepas fi'il mesti ada tak kena. Perbahasan tu penting. Perbahasan tu penting kita nak. Ini yang kita panggil maqulul qawl. Apa itu maqulul qawl? Cakap ajuk. Perhatikan betul-betul. Perhatikan dalam Quran bila jumpa ada qala ke, qalu ke, yaqulu ke, kul ke, apa juga kalimah madhi ke, maklum ke, majhul daripada kalimah berkata, biasa akan diiringi dengan maqulul qawl. Sedikit sangat, terlalu sedikit yang tanpa diiringi dengan maqulul qawl. Biasa akan diiringkan dengan maqulul qawl. Telah berkata oleh mereka. Apa yang mereka katakan? Ni ucapan yang mereka katakan inilah memula. Jumlah fa'ilah. Nu'minu bima unzila alaina. Kami turunkan, kami beriman dengan apa yang, nampak? Ini dah cukup satu jumlah ni. Kami beriman dengan apa yang, dah kira satu jumlah. Jumlah fa'ilah. Ada fa'il, ada fa'il, dan ada murakab jari. Cukup. Fa'il, beriman. Siapa beriman? Kami. Mana fa'il dia? Fa'il dia dhamir mustatir wujuban. Itulah fa'il dia. Bima murakab jari. Dah satu jumlah fi'liyah. Ada fi'il dan ada fa'il. Dan murakab jari. Tapi dek kerana ma tu isim mausul, kena ada silah mausul. Unzila alaina. Unzila alaina ni silah mausul. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Saya nak tanya, tolong komen. Ada fi'il dan ada apa? Ada fi'il, ada naib fa'il dan ada murakab jari. Saya tak tanya lah. Kenapa Ustaz sebut naib fa'il? Sebab unzila ni fi'il madhi majhul. Unzila fi'il madhi majhul. Kerana fi'il madhi majhul, fa'ilnya tak disebut. Tak diberitahu fa'il dia. Tak perlu diberitahu sebab semua dah tahu. Okey. Yang menurunkan siapa? Menurunkan wahyu? Allah. Tak perlu sebut. Anzalallahu alaina. Anzalallahu. Tak perlu sebut. Anzalallahu. Unzila tu. Telah diturunkan. Akan ia. Ia. Dhamir mustatir jawazan tu. Naibul fa'il dia. Alaina. Atas kami. Murakab jari. Kami beriman dengan apa yang telah diturunkan akan ia atas kami. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka ingkar. Fi'il mudhari', jumlah fi'liyah. Mereka fa'il. Dhamir banyak kan menjadi fa'il ataupun naibu fa'il adalah bentuk dhamir. Jarang yang zahir. Bentuk zahir ni boleh dikira ya. Peratusan dia terlalu agak sedikit berbanding dengan fa'il dan bentuk dhamir. Atau kita panggil fa'il mudmar. Fa'il mudmar. Dan mereka ingkar dengan apa yang wara'ahu. Dan mereka ingkar bima murakab jari. Murakab jari. Wara'ahu. Syibih jumlah. Wara'ahu. Silah mausul bagi ma apa yang. Silah mausul boleh dalam bentuk jumlah fi'liyah. Silah mausul boleh dalam bentuk jumlah ismiyah. Boleh juga dalam bentuk syibhul jumlah. Apa itu syibih jumlah? Syibih jumlah dalam bentuk jar wa majrur ataupun zaraf dan mudhaf ilaih. Wara'a di sebalik, menunjukkan tempat di sebalik. Wara'ahu di sebaliknya. Apa yang di sebaliknya? Wara'a di sebalik, menunjukkan tempat. Itu zaraf. Hu tu mudhaf ilaih, dhamir. Wa huwal haq. Wal hal dia. Kenapa dia wal hal? Waw kan dan Ustaz? Tolong jawab. Kenapa tukar wahal? Tolong bagi komen. Ada 70 orang ni. Tolong berikan komen. Kenapa waw tu bukan dan? Kenapa tukar jadi walhal? Tolong berikan komen sekarang. 10 saat dari sekarang. Wahwal haq. Walhal dia. Bukan dan dia. Kenapa tak nak dia Ustaz? Apa alasan Ustaz tukar pada walhal?
Mana? Walhal. Bukan dan. Kenapa? Walhal yang kita maksudkan bukan menunjukkan walhal Melayu atau sedangkan. Bukan walhal jawab syarat. Bukan jawab syarat. Selepas domir, ya, betul. Wow, selepas domir, ya, betul. Ajahrin, ajah zaitun. Bersebelahan domir, betul. Paling kerap, betul. Bertemu dengan domir munfasil, ahsanta. Tuan Haji Ramli. Bertemu domir munfasil. Waw haliyah. Ya, waw haliyah. Waw haliyah tu maksudnya waw yang bertemu dengan jumlah ismiyah. Yang seluruh jumlah ismiyah tu, wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum, tu jumlah ismiyah tu menerangkan hal keadaan kepada sahibul hal. Menerangkan hal keadaan. Waw haliyah tu waw yang menerangkan seluruh jumlah ismiyah selepas waw haliyah tersebut menerangkan hal kepada fa'il atau menerangkan hal kepada maf'ulun bih yang kita panggil sahibul hal. Yang kita panggil sahibul hal. Walhal dia adalah yang benar. Kalau fa'il majhul menerangkan naib fa'ilnya. Okey? Kalau majhul dan ataupun maf'ulun bihnya. Tu waw haliyah sahibul hal. Pedoman kita untuk peringkat awal bila waw bertemu dhamir saja. Dhamir munfasil kita artikan waw haliyah. Tapi ada ketika kita tak terjemahkan. Ada ketika bukan waw haliyah, waw istinafiyah, waw permulaan, waw dan. Ada ketika waw dan. Tak semua waw bertemu dhamir kita terjemahkan wal hal. Tidak. Tapi secara umum ya boleh. Kadang-kadang waw bila bertemu dhamir munfasil, biasa mubtada' tu, jumlah ismiyah, dia kebanyakan kita akan terjemahkan wal hal, menerangkan hal keadaan, menerangkan situasi fa'il atau situasi maf'ul bih ataupun naibul fa'il. Tergantung pada jumlah fi'lah tersebut, ada fa'il ke ataupun ada maf'ul bih ataupun ada naibul fa'il. Wal hal dia adalah yang benar, mubtada' khabar. Musaddiqan, yang membenarkan. Musaddiqan, yang menyetujui, yang membenarkan. Okey, membenarkan. 5 bagi apa yang isim mausul. Li harfu jar, ma isim mausul, murakkab jari. Maka silah mausul dia ma'ahum, bentuk ma'ahum, bersama mereka, syibih jumlah. Ma'a zaraf, bersama hum, mereka, mudhafun ilaih. Sama macam wara'ahu, di sebaliknya atau di belakangnya. Ma'ahum, bersama mereka, mudhaf ilaih. Murakkab idhafi. Okay. Atau syibih jumlah. Wa huwal haq. Kul, jumlah fi'lah. Katakanlah, fi'il amar, oleh engkau, fa'il. Katakanlah, fi'il amar, oleh engkau, fa'il. Walaupun 2 huruf. Kul, satu suku kata. Kul, satu suku kata. Tapi makna dia lengkap dengan fi'il dan fa'il sekaligus. Fi'il, katakanlah, fa'il dia dhamir mustatir, wujuban. Fa'il dia dhamir mustatir wujuban. Katakanlah oleh engkau. Apa yang nak dikatakan? Ini maqulul qaul dia. Falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl. Satu jumlah fi'liyah. Satu jumlah fi'liyah yang menjadi maqulul qaul. Katakanlah oleh engkau, maka 5. Kerana apa? Li, bagi, ma apakah? Bagi apakah? Tapi alif tu dihazafkan. Ada sebab, ada bahasan dia. Maka kerana apakah? Taqtuluna. Asal mim alif ma tu. Tapi ma alif tu dibuang. 5. Kerana apa? Atau kenapa? Taqtuluna anbiya Allah. Kamu membunuh akan nabi-nabi Allah. Taqtuluna fi'al mudhari'. Wazan nombor 3. Qatala yaqtulu. Dah belajar dah. Buat latihan dah tadi kan. Amal dia uktul.
nahi dia la taqtul. Dan masing-masing dah buat tasrif dia. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar dan fi'il nahi. Alhamdulillah. Saya nampak perbincangan dalam grup tu menarik. Bila tak ada bagi latihan, tak ada kurang perbincangan. Nampak sunyi grup tu. InsyaAllah, hari ni kita nak bagi latihan sikit. Falima taqtuluna anbiya Allah. Akan nabi-nabi Allah. Nampak? Maf'ulun bih. Tanda maf'ulun bih dengan baris fathah hanya ada 2 isim je yang boleh baris fathah untuk maf'ulun bih. Apa dia? Isim mufrad dan jamak taksir saja. Sementara jamak muannas salim tanda dia baris kasrah. Tanda maf'ulun bih bagi jamak muannas salim baris kasrah. Hanya 3 jenis isim ni yang berubah dengan harakat, dengan baris. Itu isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Isim mufrad dengan jamak taksir tanda dia untuk menjadi maf'ulun bih dengan baris fathah di hujung. Tidak bagi jamak muannas salim. Bagi jamak muannas salim tanda dia baris kasrah. Ini 3 isim ni dengan tanda dia dengan baris. Tapi ada 3 isim lagi yang tanda dia dengan huruf. Jamak muzakkar salim dan jamak dan isim musanna tanda maf'ulun bih dia dengan huruf ya. Tanda maf'ulun bih dia dengan huruf ya. Sementara asmaul khamsah dengan huruf alif. InsyaAllah kita jumpa nanti kita bincang. Tapi ni isim jamak taksir anbiya Allah, akan nabi-nabi Allah. Mudhaf. Allahi mudhaf ilaih. Apa syarat mudhaf? Alif lam tak ada, tanwin betul. ZH Abu Zaid. Masya-Allah, baru jumpa. Anda terlupa nak share tadi. Handphone pada isteri. Okey. Selamat belajar. Sama-sama kita berkongsi. Kul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu, daripada dahulu. Murakab jari. Baru kemarin kita bincang. Kenapa tak nak min qabli? Kenapa perlu min qablu? Sedangkan min huruf jar. Sedangkan dalam ayat lain kita pernah jumpa min qabli. Lam tu boleh baris kasrah. Tapi yang hari ni qablu pula. Sedangkan min juga huruf jar. Qabla ke qabli makna dia sama juga. Pada terjemahan dalam sistem kita, kita bezakan. Sebab ada kalimah lain. Kalau min qabli, kita artikan daripada sebelum. Min qablu, kita artikan daripada dahulu. Tolong, sekali lagi saya nak tanya. Kalau masih ingat, kenapa dia tak nak baris kasrah? Kenapa? Walaupun min huruf jar, qabla, dia tak nak baris qabli. Kenapa dia bertukar jadi qablu? Tolong jawab. Soalan yang sama. Soalan sama saya tanya. Saya rasa mungkin masih segar lagi dalam ingatan. Tanya ni bukan nak jawapan, nak bagi ingat pun. Saja je. Nak tengok anda. Masih ingat lagi ke? Tolong bagi komen. Kenapa min qablu? Sebab isim yang mu'rab. Betul. Tapi nak tahu kenapa? Bukan mudhaf. Masya Allah. Ahsanti Rin Hasan. Tahniah Hajarin. Kalau dia jadi mudhaf, ya min qabli. Kalau tak jadi mudhaf, kena min qablu. Kalau min qablu, dia kena mabni. Kalau tak jadi mudhaf, dia mabni ala dhammi. Sebab dia bukan mudhaf. Ahsan. Kalsum binti Ismail. Betul. Sebab dia tak jadi mudhaf. Masya Allah. Ahsanti. Kak Tun. Sebab bukan mudhaf. Masya Allah. Masih ingat. Oh, itu seronok ni. Saya belajar dengan saya tak susah. Saya akan soal benda yang sama. Saya akan tanya soal-soal yang serupa. Anda jangan susah hati. Saya akan tanya sama je soalan dia. Sampai dah bosan, dah muak dengan soalan saya, akan buat soalan lain. Semalam kita belajar tentang mabni dengan mu'rab. InsyaAllah saya akan soal nanti. Ingat, mabni dengan mu'rab bukan cerita isim saja. Bukan cerita fi'il. Semua isim, fi'il, huruf ni 3 ni. Ada yang mabni ke atau mu'rab. Nanti saya nak tanya, mabni ke mu'rab? Okey. Sebentar lagi boleh? In kuntum mu'minin. Jika kuntum mu'minin adalah kamu orang-orang yang beriman. Satu jumlah. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Tolong jawab. Kuntum mu'minin. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Masya Allah. Semua jawapan betul. Faridah Dol, Kak Sofia. Ya. Sebab qablu kalau jadi mudhaf, dia boleh baris kasrah. Dia mu'rab. Tapi kalau tak jadi mudhaf, dia mabni ala dhammi. Dia sekejap mu'rab, sekejap mabni.
Begitu dia ba'du. Mim ba'du. Dia mabni ala dhammi. Kalau tak jadi mudhaf. Kalau jadi mudhaf, mim ba'dihi, mim ba'dina. Okey. In kuntum mu'minin. Soalan saya. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? In kuntum mu'minin. Satu, ayat 91, jumlah ismiyah, rusita, jumlah fi'liyah. Mana fi'il, mana fa'il dia? Puan Rusita Abu Bakar. Mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ulun bih? Puan Hafizah Yahya, jumlah ismiyah. Hajar Majmin, jumlah ismiyah. Aziz Ya'li, fi'liyah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, ada dua jawapan. Ada fi'liyah, ada ismiyah. Kan? Jumlah ismiyah. Mesti satu betul. Ya, yang mana sebenarnya? Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Ya, jumlah ismiyah. Asalnya mubtada khabar. Asal mubtada khabar. Asalnya antum. Asalnya antum mu'minuna. Kamu adalah orang-orang yang beriman asalnya. Asalnya antum mu'minuna. Kamu adalah orang-orang yang beriman. Mubtada khabar. Antum mubtada, mu'minun itu khabar. Tapi bila dimasuki oleh kana, datangnya kana, bila ada kana, maka bila datang kana, antum tu masuk dalam kana, dia jadi kuntum. Antum tu masuk dalam kana, jadi kuntum. Maka mubtada tu berubah nama menjadi isim kana. Khabar tu mu'minuna berubah jadi mu'minina. Khabar tu berjadi khabar kana. Nama berubah. Tanda pun berubah. Mu'minuna asalnya huruf waw, dia berubah jadi huruf ya. Mu'minina. Kenapa berubah? Kenapa berubah? Kerana gara-gara kana. Kana yang kita panggil, kana kita panggil fi'il nasakh. Fi'il nasakh. Fi'il yang memansuhkan mubtada menjadi isim kana. Fi'il yang memansuhkan khabar menjadi khabar kana. Berarti isim kana dan khabar kana satu jumlah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Bukan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah mesti ada fi'il dan ada fa'il. Kalau maklum. Kalau majhul ada fi'il, mabni lil majhul, dan ada naibul fa'il. Itu yang dikatakan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah ada mubtada khabar. Kalau masuk inna, isim inna dan khabar inna. Kalau dimasuki oleh kana, isim kana dan khabar kana. Itu yang dinamakan jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah ada fi'il dan ada fa'il. Fi'il dan ada fa'il. Mana isim kana ada? Isim kana ada ta mutaharrik. Ta mutaharrik. Kuntum. Mim tu alamatul jam'i lidzukur. Tu isim kana ada. Mu'minina tu khabar kana. Kana dia akan merubah khabar daripada marfu' kepada mansub. InsyaAllah kita akan belajar nanti marfu' dan mansub. Kemarin kita belajar apa itu mabni dan mu'rab. Mabni, siapa ingat lagi? Siapa ingat lagi penerangan yang saya terangkan kemarin? Apa itu mabni? Ingat tak? Khabar kana fathah dengan ya. Fathah dan ya, bukan dengan ya. Ya, dan ada alif. Kalau asma'ul khamsah, ada 3 tanda. 4 tanda. Baris fathah kalau isim mufrad dan jamak taksir. Hajar Majmin Tanda khabar kana ada 4 tanda. Kalau untuk isim mufrad dan jamak taksir baris fathah. Tapi baris kasrah untuk jamak muannas salim. Huruf ya untuk isim musanna dan jamak muzakkar salim, dan huruf alif untuk asmaul khamsah. Ada 4 tanda bagi khabar kana.
Soalan saya tadi, apa makna mabni dan mu'rab? Tolong jelaskan apa makna mabni dan mu'rab. Sebelum kita masuk lagi marfu', mansub, majrur, kita nak kena kenal tu mabni dan mu'rab tu. Kena clearkan dulu istilah mabni dan mu'rab. Ada 72 penonton sekarang. Apa itu mabni, apa itu mu'rab? Tolong bagi komen. Pusat pengajian Al-Ubudiyah is watching. Masya Allah. Sahabat kita. Tak mengubah baris dan huruf akhir. Masya Allah, betul. Belum sempurna lagi. Isim mabni, isim baris akhirnya atau huruf akhirnya tetap dan tak berubah walaupun. Okey. Hampir ni boleh mabni Muhammad Tafiyab Hazrin 70%. Jaddah Hamzah mabni maknanya tak berubah. Mu'rab maknanya berubah. Saya bagi 30 markah. Hajarin tak berubah baris dan huruf akhirnya. Saya bagi 50 markah. Risak EO kebal atau kekal. Saya bagi 10 markah. Isim mabni baris akhir huruf akhir berubah atau sebab-sebab tertentu. Boleh 70 markah. Mabni huruf akhir tak berubah dan mu'rab berubah. 50 markah. Tak berubah baris huruf akhir dan huruf akhir kerana dimasuki oleh amil. Ain amil, bukan hamzah amil. Lagi? Habis kita ke? Pusat pengajian Al-Ubudiyah. Okey. Isim mabni, isim yang baris akhir, huruf akhirnya berubah. Huruf akhirnya mabni, mu'rab berubah. Mabni atau okey. Boleh 70 markah. Mabni huruf akhir. Bukan amil kat tu, amil. Amir pemerintah. Amil petugas faktor. Isim mabni. Okey, kita banyak. Okey. Kenapa Ustaz tak nak bagi satu markah Ustaz? Kenapa Ustaz bagi sikit sangat? Yang kata mabni dan mu'rab ni dia bukan cerita pasal isim saja, okey? Yang dikatakan mabni dan mu'rab dia merangkumi isim atau fi'il ataupun huruf. Baris akhir atau huruf akhir pada isim atau baris akhir atau huruf akhir pada fi'il. Baris akhir atau huruf akhir pada huruf tak berubah. Itu yang dikatakan mabni atau istilah kebal. Sebut kebal saja, apa yang kebal? Tak jelas. Apa yang tak berubah? Tak jelas. Dia merangkumi isim atau fi'il ataupun huruf. Ketiga-tiga kalimah yang ada dalam Quran dan yang ada dalam bahasa Arab, kalau tak berubah baris akhir atau huruf akhirnya, kita panggil isim yang mabni, fi'il yang mabni, huruf yang mabni. Kalau huruf memang seluruh huruf mabni. Kalau untuk huruf, semua huruf mabni. Tapi fi'il ada sebahagian yang mabni, ada sebahagian yang mu'rab. Yang dikatakan mabni, baris akhir atau huruf akhir pada isim atau pada fi'il atau huruf yang tetap tak berubah. Baris akhir atau huruf akhir ni pada isim atau fi'il tak berubah. Pada isim atau fi'il atau huruf tak berubah. Yang dikatakan mu'rab, baris akhir atau huruf akhir pada isim. Yang dikatakan mu'rab, baris akhir atau huruf akhir pada fi'il. Yang dikatakan mu'rab, baris akhir atau huruf akhir pada huruf yang berubah. Kalau huruf semuanya mabni. Okey, kita tolak tepi. Fi'il. Sebahagian fi'il mabni, sebahagian fi'il mu'rab. Macam mana kita nak tahu mabni mu'rab? Semua fi'il madi dan semua fi'il amar adalah fi'il yang mabni. Semua fi'il madi dan semua fi'il amar mabni. Baris akhir, huruf akhirnya tak berubah. Full stop.
fi'il mudhari', semua fi'il mudhari' mu'rab. Semua fi'il mudhari' mu'rab kecuali, ada kecuali, semua fi'il mudhari' mu'rab kecuali fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah itu fi'il mudhari' yang mabni. Contoh yaf'alna dengan taf'alna. Dua tu. Semua fi'il mudhari' mu'rab kecuali fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah pertama dan fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid. Dua saja yang dikecualikan. Tolong bagi nota. Tolong bagi komen. Tolong ingatkan kawan-kawan supaya ingat. Nanti saya akan soal lagi sekali nanti. Saya akan tanya nanti. Semua fi'il mudhari' mu'rab. Apa itu mu'rab? Baris akhir dan huruf akhir yang berubah. Semua fi'il mudhari' mu'rab. Sebab baris akhir dan huruf akhirnya boleh berubah. Kecuali dua saja. Pertama, yang bersambung dengan nun niswah. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah. Yang kedua, fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid. Cikgu Julianti Kasim. Assalamualaikum. Cikgu, apa khabar? Ini cikgu anak saya. Cikgu kepada anak saya. Cikgu Julianti Kasim. Kalau tak salah saya, kalau betul lah orangnya, khabar cikgu. Inilah yang saya kongsikan cikgu. Ini yang saya ada cikgu. Cikgu Julianti pakar dalam ilmu biologi. Semua fa'il, sekali lagi, semua fi'il mudhari' mu'rab kecuali dua. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah dan fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid. Yang selebihnya semuanya mu'rab. Mu'rab maksudnya boleh berubah baris akhir atau huruf akhirnya disebabkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan dia berubah. Cikgu Fatimah Baria Umar buat nota, semua fi'il mudhari' madhi dan fi'il amar mabni. Betul? Baris akhir tak berubah. Dan semua fi'il mudhari' mu'rab berubah kecuali yang bersambung dengan nun niswah dan bersambung dengan nun taukid. Ahsanti. Betul? Nun penegas, nun taukid, ya. Nun taukid, ya, nun penegas, nun yang kita boleh terjemah tambah mesti. Fi'il mudhari' mu'rab kecuali fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah dan nun taukid. Betul? Betul Cikgu Julianti. Tak salah orang saya nampak, saya ingat nama Julianti Kasim ni. Sebab dia orang yang bertanggungjawab mendidik anak saya. Waalaikumsalam. Ya cikgu. Alhamdulillah cikgu. Inilah cikgu. Kerja-kerja masa PKP. Alhamdulillah. Rupanya ramai yang minat belajar harfiah. Saya ingat tak ada orang yang minat belajar harfiah ni. Dulu saya mengajar hanya 5 orang, 6 orang masa online. Alhamdulillah sekarang ada 73 orang. Ramai sangat pada saya. Jaddah Hamzah. Semua fi'il mudhari' mu'rab kecuali yang bersambung dengan nun niswah dan nun taukid. Okey, bagus. Nota apa? Ini cerita fi'il mudhari'. Fi'il madhi dan fi'il amar semuanya mabni. Itu cerita fi'il, okey? Sekarang kita cerita isim. Pertama huruf, semua huruf mabni. Fi'il mudhari', kedua fi'il mudhari'. Semua fi'il mudhari' mu'rab kecuali yang bersambung nun taukid dengan nun niswah. Dan kenapa dia berubah? Kerana ada faktor-faktor yang menyebabkan dia berubah. Antaranya huruf nasab atau huruf jazam. InsyaAllah kita akan belajar. Kita nak selesai mabni. Fi'il, okey? Sekarang kita huruf isim lah. Isim ada sebahagian yang mabni, ada sebahagian yang mu'rab. Ada sebahagian yang mabni, ada sebahagian yang mu'rab. Yang mabni ada 6. Kalau anda boleh hafal, tak apa. Alhamdulillah hafal. Kalau tak hafal, tak apa. Tolak aja. Yang mu'rab ni kena hafal. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Okey. Kembali kepada bincangan kita. Yang fi'il isim ni sebahagian mabni, ada sebahagian mu'rab. Apa itu mabni? Baris akhirnya tetap tak berubah. Yang tiga ni semuanya kena ingat. Tiga pertama ni isim ni ingat. Kalau tiga lagi tak ingat tak apa. Pertama dhamir. Semua dhamir mabni. Walaupun menerima huruf jar, dia tak akan berubah baris bawah. Ka, engkau. Masuk huruf jar, tetap minka juga. Tak boleh minki. Minki makna lain daripada engkau perempuan. Semua dhamir mabni tak berubah.
Masya Allah. Ayah cikgu pun ngajar juga. Alhamdulillah. Ustaz Azhari Murad. Masya Allah, Ustaz ada, malulah. Ustaz saya ada ni. Ni lecturer saya, Ustaz Azhari Murad. Ada 2 BA. Ustaz Baba. 2 BA ni. Masya Allah. Khabar Ustaz? Ustaz, kongsi-kongsi Ustaz. Tak maaf Ustaz, tolong tegur Ustaz. Kalau ada kekurangan Ustaz. Kembali kepada Ana minta izin Ustaz, nak ngajar sambung sikit Ustaz. Gementar sikit Ustaz Zahari ada ni. Macam mana ni? Ana teruskan Ustaz Tak maaf Ustaz. Okey. Kembali kepada mabni. Semua fi'il amar dan semua fi'il madhi mabni. Sekarang isim. 3 isim yang anda kena ingat dulu. Isim dhamir semua mabni. Kedua, isim mausul semua mabni. Semua isim mausul mabni. Kecuali, ada kecuali juga. Kecuali yang musanna saja yang mu'rab. Sebab itu saya sebut allazi yang allazani atau allazaini. 2 yang, nampak? Isim mausul. Dia kadang-kadang alif, kadang-kadang huruf ya. Yang musanna mu'rab. Untuk jamak allazina, itu mabni. Untuk bagi muzakkar, yang muannas allati, mabni. Yang musanna dia allatani atau allataini, 2 ni mu'rab. Yang musanna mu'rab. Yang jamak allati atau allai atau allawati, yang jamak dia mabni. Tapi ingat nanti saya nak tanya lagi, jumpa mabni atau mu'rab. Dan yang ketiga, yang kena ingat 3 yang utama ni kena ingat. Pertama dhamir, kedua isim mausul, dan ketiga isim isyarah. Semua isim isyarah mabni kecuali yang musanna saja. Zalika itu musanna dia zanika atau zainika. Sebab itu saya sebut 2 sekali kena berangkai. Kerana dia murab dengan huruf yang musanna. Zanika atau zainika. Jamak dia ulaika, yang ulaika. Jamak dia mabni. Itu bagi muzakkar. Bagi muannas tilka, mufrad mabni. Yang musanna tanika atau tainika. Yang musanna tu murab. Kadang-kadang dia murab dengan huruf. Kadang alif, kadang-kadang dengan ya. Yang jamak dia ulaika. Lagi isim isyarah lil ba'id. Untuk isim isyarah lil qarib, yang dekat pun begitu juga. Haza, ini mabni. Yang musanna dia mu'rab. Hazani atau hazaini. Saya seduakan, saya iringkan sekali. Yang musanna, okey? Mu'rab. Jamak dia haulai, yang jamak dia mabni. Untuk muzakkar, untuk muannas hazihi, mabni. Yang musanna dia hatani atau hataini, mu'rab. Semua secara umum dhamir mabni, isim isyarah mabni, isim mausul mabni, kecuali yang musanna saja, yang mu'rab. Okey? Ingat 3 jenis isim ni. Ingat 3 jenis isim ni yang mabni, okey? Yang mu'rab, ni 6 ni kena ingat. Pertama isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. 3 isim ni, ingat 3 ni dulu. Yang mu'rab, okey? Tolong bagi nota, tolong ingat. So, kawan-kawan nanti saya akan soal lagi. Yang mu'rab, 3 ni kena ingat. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. 3 lagi nanti saya akan sambung. 3 lagi, tak apa. Saya sebut, tapi tak ingat tak apa. Ingat kemudian. Ingat yang 3 dulu. Yang mu'rab ni, isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Ketiga-tiga isim ni mu'rab dengan harakat. Ketiga-tiga isim ni mu'rab dengan baris. Okey? Dia berubah baris. Ada yang baris dhammah, tukar baris fathah, tukar baris kasrah. Ya. Isim yang mabni, 3 ingat dulu. Dhamir, isim isyarah dengan isim mausul. 3 diingat. Semua mabni kecuali yang musanna. Yang mabni ingat 3 dulu. Yang mu'rab pun ingat 3. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Ini yang mu'rab dengan harakat. Yang mu'rab dengan huruf nanti 3 lagi saya akan sambung. Isim jamak muzakkar salim, isim musanna dan asmaul khamsah. Ni 3 ni. Isim lagi ni ingat nanti sesi akan datang. Sesi akan datang kita ingatkan semula yang mu'rab dengan huruf. Ingat yang 3 dulu. Yang mu'rab dengan, dia berubah dengan harakat. Berubah dengan baris. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Ingat 3 isim ni dulu. Saya
buat partition. 3 yang mu'rab dengan harakat. 3 lagi yang mu'rab dengan huruf. Ingat ni dulu. Okay. Isim ni 6 ni, ingat dulu. Ingat isim yang 6 ni dulu. Tapi 3 yang lebih utama. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Ingat 3 ni dulu. Dan insyaAllah saya akan bincang lagi untuk isim yang berikutnya. Huzaimah Mahmud. Ya, terima kasih kawan sekelas saya. Okey. Kawan sekolah rendah saya, Huzaimah. Baik. Seterusnya, mu'minina, nampak jamak muzakkar salim. Dia bukan berubah dengan baris, dia berubah dengan huruf. Asal mu'minuna bila jadi khabar kana, dia berubah jadi mu'minina. Isim yang mu'rab, ada fi'il yang mu'rab, ada huruf semua mabni. Huruf semua mabni. Fi'il, madi dan amar mabni. Yang mu'rab hanya fi'il mudhari' saja yang mu'rab. Itu pun kalau bersambung dengan nun niswah dan nun taukid, itu mabni. Isim sebahagian mu'rab, sebahagian mabni. Yang mabni ingat 3 dulu. Yang mu'rab pun ingat 3. Alhamdulillah. Dan saya akan tanya lagi. Besok, insyaAllah besok saya balik Kuantan. Kalau berkelas, free. Lusa ada kelas. Khamis ada kelas. Hari Jumaat pagi kita jumpa nanti, insyaAllah. Jumaat pagi kita bincang nanti. InsyaAllah. Kita buat kelas nanti hari Jumaat. Kita muka surat yang seterusnya. Sekarang 8.30. Ada setengah jam lagi. Saya teruskan. Ayat yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ja'akum Musa bil bayinat. Nampak? Satu jumlah fi'liyah. Dan demi sesungguhnya ja'a, fi'il madhi, maklum. Dalam dia ada dhamir mustatir jawazan, telah datang. Oleh ia, dhamir mustatir jawazan. Ada fa'il zahir. Ada fa'il zahir. Mana fa'il dia? Mana fa'il zahir dia? Tolong beritahu. Kum, maf'ulun bih. Automatically, bila dhamir muttasil. Dhamir baris muttasil sebelah dengan fi'il, automatik dia akan jadi maf'ulun bih. Maka, ingat, kata kunci maf'ul bih tambah akan, telah datang kum akan kamu. Oleh ia dah tak perlu sebab ada fa'il zahir. Ini fa'il zahir dia. Musa. Musa fa'il zahir. Ya, Musa tu fa'il zahir. Hajarin. Bagus. Kusita. Betul. Musa tu fa'il zahir. Walaupun tak ada baris dhammah di akhirnya, dia tetap dia fa'il. Soalan saya, ini mabni atau mu'rab? Musa ni isim mabni atau mu'rab? Isim ada sebahagiannya mabni dan ada sebahagian mu'rab. Betul. Dhamir mabni, isim mausul mabni, kecuali yang musanna. Okey. Betul, masya-Allah. Musa ni, soalan saya, Musa ni mabni ke mu'rab? Fa'il zahir. Musa. Hajah Majmi kata mabni. Yati Harun kata mabni. Jo Maladi kata mabni. Semua kata mabni Mabni semua kata. Musa mabni. Mamnu min as-sarf mabni. Semua kata mabni. Fatimah Barih kata mabni. Isim yang mabni, isim mufrad, isim mabni, dhamir, isim mausul, isim isyarah, isim istifham, isim syarat, dan satu lagi ba'du zaraf. Ni 6 Musa. Okey dah. Cukup. Yang penting Musa adalah isim yang mu'rab. Musa adalah isim mu'rab.
Tak ada tanda pun Ustaz. Baris akhir tu Musa isim mufrad. Okey, saya nak beritahu. Ingat mana-mana isim yang baris akhir, huruf akhir dia huruf sakit. Huruf waw atau huruf ya atau huruf alif. Dia termasuk isim mu'rab. Itu kita namakan isim mu'tal akhir. Isim mu'tal akhir. Tolong ingat. Ini saya info terbaru. Isim, mana-mana isim yang ada huruf illah di hujung. Musa atau Isa, Radi, Qadi, apa lagi? Al-Madi. Ada huruf ya atau huruf alif baris akhir. Alif maksurah kadang huruf ya. Ada dua jenis isim yang kita panggil kumpulan isim mu'tal akhir. Isim ini isim mu'rab sebenarnya. Berhati-hati. Dua jenis isim ni kita akan jumpa adna, ukhra. Isim yang ada huruf alif maksurah di hujung atau isim yang ada huruf ya di hujung. Ini kita namakan kumpulan isim mu'tal akhir. Ini adalah isim mu'rab. Mana tanda dhammah ni? Dia ada satu istilah. Dhammah muqaddarah alal alif. Dhammah muqaddarah yang kita qadarkan, yang kita takdirkan. Alal alif, atas alif. Mana-mana huruf alif di hujung tu kita namakan isim maksur. Kalau huruf ya di hujung isim mangkus. InsyaAllah kita akan belajar isim maksur. Ini satu kumpulan isim. Ini ragam-ragam isim. InsyaAllah. Apa? Isim yang berakhir dengan huruf sakit di hujung kita namakan isim mu'tal akhir. Betul cikgu Fatimah Baria. Mana-mana isim yang kita jumpa ada huruf elat di hujung, isim tersebut bukan mabni, isim mu'rab semuanya. Cuma kita perincikan lagi. Kalau huruf alif di hujung, isim maksur nama dia. Kalau huruf ya di hujung, isim mangkus nama dia. Kalau huruf alif di hujung, isim maksur. Kalau huruf ya di hujung, isim mangkus. Apa baris dhammah dia? Dhammah muqaddarah. Kalau fathah, fathah muqaddarah. Ada istilah dia ke? InsyaAllah. Patutlah salah. Tak ajar lagi. Betul je Mahdi. Belum belajar lagi. Tak apa. Itu juzuk kedua. Nantilah kita belajar. Saja informasi. Jadi Musa isim mu'rab. Bil bayinat. Dengan beberapa keterangan. Ya. Jamak makna salim. Mu'rab. Al-bayinat mu'rab. Asalnya al-bayinatu dhammah. Dengan huruf jar. Huruf jar yang kita panggil amil. Huruf jar yang kita panggil amil. Faktor yang menyebabkan dia berubah. Al-bayinatu berubah menjadi al-bil bayinati. Pelajaran baru ni? Ya, betul. Baru dengar, simpan. Tapi bukan berarti kena faham. Saja info. Kita belajar ni, jumpa kita cerita. Kalau dapat, alhamdulillah rezeki. Tak dapat, tak apa. Jangan paksa. InsyaAllah, satu hari nanti kita akan dapat nanti. Kita akan kenal. InsyaAllah, okey? Belajar dengan saya tak semestinya kita mesti faham. Hari ini belajar semua kena faham. Dan akan datang saya tak akan ulang lagi. Tak. Quran berulang-ulang. Quran ajar kita, Quran dengan ulang-ulang. Jadi kita pun kena ulang-ulang juga. Ini sistem Quran. Kita konsep Quran, kita ikut juga. Kita ikut apa yang Quran ajarkan pada kita. Itulah juga yang kita sampaikan. Sebagaimana Quran ajarkan pada kita. Allahu a'lam bishawab. Sebagaimana yang saya terima, inilah juga yang saya akan sampaikan kepada anda. Jadi jangan susah hati. Kalau tak faham lagi Ustaz, isim mu'tal akhir Ustaz, tak apa. InsyaAllah kita akan sembang lagi. Jumpa banyak lagi. Ada 114 surah lagi. Jadi 2 surah baru. Surah pertama selesai. Satu surah baru juzuk pertama ni. Tak habis lagi. Al-Baqarah. Ada 112 surah lagi. Juzuk pertama pun tak selesai lagi. Baru ayat yang ke 92, 91. Pendek. Kita teruskan lagi. Summa takhastumul ajlah. Kemudian telah mengambil oleh kamu akan anak lembu daripada sesudahnya. Jumlah fi'liyah. Ada fi'il dan ada fa'il. Ada fi'il dan ada fa'il. Fi'il madhi mabni. Nak tahu fi'il madhi mabni dia kat mana? Pada lam fi'il dia. Pada lam fi'il dia. Tengok lam fi'il baris apa? Tolong beritahu saya huruf
Lam fi'il dia. Mana lam fi'il dia? Ittakhastum, telah mengambil oleh kamu. Mana lam fi'il bagi ittakhastum? Lam fi'il bagi ittakhastum. Tolong. Ini fi'il 5 huruf. Fi'il 5 huruf. Mana lam fi'il? Nabila Muhammad. Masya Allah. Nabila. Ini anak kepada guru saya. Anak pada guru saya. Pak Tam. Ustaz Muhammad Abdul. Masya Allah. Zal. Ya, Masya Allah. Huruf zal. Ya. Itu lam fi'il. Fi'il madhi insyaAllah. Nanti kita akan belajar. Mabni ala fathih ke? Mabni ala sukun atau mabni ala dhammi. Tetap dengan baris sukun ke? Baris fathah atau baris dhammah? InsyaAllah, itu kita akan belajar nanti. Macam mana cara nak i'rab, kita akan belajar i'rab dalam bahasa Arab. Okey? Lam fi'il huruf zal. Masya Allah. Ahsanti. Ya, zal. Ya, huruf zal. Okey, saya teruskan. Ta tu ta mutaharrik fa'il dia. Mim tu alamatul jam'i lidzukur. Summa takhastum, kemudian telah mengambil oleh kamu al-ijla maf'ulun bih, akan anak lembu. Mim ba'di murakab jari, ba'dihi murakab idhafi, daripada sesudahnya. Wa antum zalimun. Ini jumlah ismiyah. Waw bertemu dengan jumlah ismiyah. Walhal kamu zalimuna adalah orang-orang yang aniaya. Ini mubtada dan khabar, jumlah ismiyah. Cuba tukar mubtada khabar ni menjadi isim inna dan khabar inna. Cuba tukar. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Cuba tukar. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Tukar mubtada kepada isim inna dan khabar menjadi khabar inna. Cuba tukar. Tengok jawapan dulu. Ayat 92. Ada 15 minit lagi untuk kita bersurai. Mana isim inna? Mana khabar inna? Inna antum muslimina. Puan Jaddah, inna antum muslimina. Lagi. Jam majmin wa antum zalimun. Ini mubtada khabar. Oh, zalimun jadi zalimin. Oh, khabar yang berubah ke? Haris Iskandar baru masuk. Wa kuntum. Oh, itu isim kana. Okey, tak apa, tulis dulu. Zalimun. In kuntum. Okey, tak apa sebut. Innakum. Wah, Puan Rosita Abu Bakar. Kalau kuntum, tu aja nama dia. Isim kana tu jadi. Inna kuntum tak boleh. Inna lepas inna mesti isim, tak boleh fi'il. Cikgu Nuriah Sulong. Cikgu Nuriah duduk di Temeloh. 6 tahun alik ke Kuantan belajar dengan harfiah dengan saya. Masya Allah, Cikgu Nuriah. Sekarang cikgu boleh tengok belajar secara live, cikgu. Cikgu Nuriah Sulong daripada Kampung Awah, Temeloh. 6 tahun berulang alik ke Kuantan setiap minggu untuk belajar harfiah. Sehingga Allah takdirkan beliau tak dapat memandu lagi. Tak apa cikgu, Allah masih beri peluang pada cikgu untuk belajar melalui live. Wa innakum zalimun. Betul ya Tiharun, betul. Inna antum tak mau. Innakum ya. Inna kuntum tak mau, kuntum tak mau, kuntum kana. Innakum. Okey. Inna huruf. Antum tukar dhamir muttasil. Innakum, sesungguhnya kamu. Khabar tak berubah. Inna dia merubah mubtada saja. Tapi oleh kerana dhamir dia mabni. Mabni adalah sukun, dia tak berubah apa-apa.
Dhamir isim yang mabni, tak berubah. Zalimun kekal. Zo. Zalimuna. Okey. Itu kalau innakum. Kalau masuk kana, itu isim kana khabar isim ina khabar ina. Masuk kana pula. Tu Haji Ramli. Innakum zalimun. Ustaz Tarmizi betul. Masuk kana pula. Kana. Innakum. Okey. Isim kana khabar kana pula macam mana? Asal mubtada khabar. Tolong tukarkan pula. Isim kana dan khabar kana. Macam mana? Tolong bagi komen. Muhammad Ridwan Nasir. Innakum zalimun. Ahsanta. Masya Allah. Anda berjaya. Innakum. Rokiah Haji Saidin. Innakum zalimuna. Betul. Kuntum zalimina. Kuntum zalimin. Ya, Ustazah Esa, Rosita Abu Bakar. Betul. Kuntum. Adalah kamu. Zalimina. Dia berubah jamak muzakkar salim. Pada huruf waw berubah kepada ya. Tanda. Okey. Jadi insya-Allah pada yang mu'rab boleh berubah. Apa yang berubah? Baris ataupun huruf. Ada 3 isim saja yang boleh berubah dengan baris. Apa dia? Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Ada 3 isim saja yang boleh mu'rab dengan harakat. Isim mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Tolong ingat, nanti saya akan tanya dan ulang. InsyaAllah kita jumpa hari Jumaat nanti. Hari Jumaat saya akan tanya lagi. Walaupun pelajaran mabni dan murab ni pelajaran saya kira juzuk kedua nanti. Tapi pasal dah tanya tu hari, saya jawab je. Tak apa Ilmu ni tak ada batas dia. Kita nak sekat-sekat kan tak ada makna dia. Ada rezeki dapat, tak ada rezeki tak apa. Nanti lain kali kita ulang lagi. Jangan paksa dia faham InsyaAllah Allah yang berikan kefahaman kepada kita. Baik. Dan ayat terakhir. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz. Iz kalau awal jumlah tambah ingatlah. Kalau di tengah-tengah jumlah tak perlu tambah ingatlah. Iz makna dia ketika ataupun tatkala. Awal jumlah terjemahkan dan ingatlah ketika akhazna. Iz zaraf. Biasa zaraf dia akan menjadi mudhaf. Akhadna mitsaqakum ni satu jumlah fi'liyah ni menjadi mudhafun ilai kepada is. Murakkab idhafi. Wa iz akhadna mitsaqakum murakkab idhafi. Mana mudhaf ilai dia? Mudhaf ilai dalam bentuk jumlah fi'liyah. Mudhaf ilai dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ya, barakallahu fik. Nabilah ada di Penang ke ataupun dah balik Shah Alam? Kalau di Penang sampaikan salam dengan mak dan ayah. Kuntum zalimina. Betul, Fariza Samsudin. Ahsanti. Baik, kita akhiri dengan ayat yang penghabisan sekali. Ayat penghabisan ayat yang ke-93. Panjang ayat ini. Saya lajukan sedikit. Wa iz akhazna mitsaqakum. Jumlah fi'liyah. Telah mengambil fi'il madhi oleh kami. Fa'il mitsaqa akan perjanjian maf'ulun bih wa huwa mudhaf kum mudhaf ilaihi. Kamu. Satu jumlah fi'liyah fi mahli jar mudhafun ilaihi. Wa dan huruf ataf. Dia menyambungkan antara jumlah fi'liyah akhadna mitsaqakum dengan wa rafa'na fawqakumut tura. Satu jumlah fi'liyah. Dan rafa'na telah mengangkat oleh kami. Akhaza fi'il madhi mudhari' ya'khuzu. Wazan nombor berapa? Nombor 3. Rafa'a yarfa'u. Wazan nombor 2. Akhaza wazan nombor 3. Rafa'a wazan yang kedua. Tolong buat latihan. Nanti balik. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il nahi, isim fa'il. Fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il nahi, isim fa'il. Bagi akhaza dan rafa'a. Boleh? Tolong buat latihan, nanti bincang dalam grup.
Saya nak tengok macam mana. Akhaza fi'il madhi, ya'khuzu fi'il mudhari', wazan nombor 3. Rafa'a yarfa'u, wazan nombor wazan nombor 2, sorry. Wazan nombor 2. Nombor 1, sorry. Rafa'a yarfa'u, wazan nombor pertama. Tolong buat latihan. Fi'il madhi, tasrif fi'il madhi, fa'ala, fa'alu. Rafa'a, rafa'u, rafa'at, rafa'ata, rafa'na. Rafa'ta, rafa'tuma, rafa'tum, rafa'ti, rafa'tuma, rafa'tunna, rafa'tu, rafa'na. Yarfa'u fi'il mudhari', tasrif kan? Rata-rata saya nampak fi'il mudhari', tasrif. Bagus. Kita tak semestinya 14 ni kalau dapat hafal, okey lah. Tak dapat pun tak apa. Sudah. Kalau tak hafal tak apa. Tapi yang penting, dia, rafa'a, telah mengangkat oleh ia. Rafa'u telah mengangkat oleh mereka. Ini biasa kita jumpa. Rafa'ta, rafa'tum, ini biasa kita jumpa. Rafa'tu, rafa'na, ini biasa kita jumpa. 6 ni yang paling kerap kita jumpa. Dapat 6 ni pun alhamdulillah. Kalau dapat yang ke-14, semua 14, alhamdulillah. Lebih baik lagi. Okey. Sudah disampaikan, sudah dikirim salamnya. Terima kasih. Semoga mereka berdua sihat. Okey. Wa rafa'na fawqakumut tura, dan telah mengangkat oleh kami fawqakum, fawqa zaraf, atas, ala huruf jar, fawqa atas juga, ala atas, fawqa atas. Beza dia, ala huruf jar, fawqa isim. Isim apa? Zaraf. Zaraf makan. Zaraf makan. Dan biasa zaraf dia akan menjadi mudhaf. Kum mudhaf ilaih. Fawqakum, di atas kamu, at-tura, maf'ulun bih, akan bukit. Khuzu ma, jumlah fi'liyah. Ambillah fi'il amar. Ambillah fi'il amar. Oleh kamu, fa'il waw jamaah. Ma, akan apa yang maf'ulun bih. Maf'ulun bih, ma, isim mausul. Maka atainakum biquwah, jumlah fi'liyah menjadi silah mausul. Ataina, fi'il 4 huruf, telah mendatangkan. Kalau fi'il 3 huruf, ataina, atas alif pada hamzah, itu 3 huruf. Telah datang oleh kami. Ini 4 huruf. Ataina, telah mendatangkan oleh kami. Kum maf'ulun bih, akan kamu biquwah, murakab jari. Dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Murakab jari, biquwatin. Wasma'u, satu jumlah fi'liyah. Dengarlah, wa dan isma'u, dengarlah fi'il amar. Oleh kamu, fa'il. Mana fa'il dia? Waw jamaah. Dan dengarlah olehmu, satu jumlah fi'liyah. Qalu, telah berkata oleh mereka, jumlah fi'liyah. Ada fi'il, telah berkata, fi'il madhi, oleh mereka, fa'il. Mana fa'il dia? Waw jamaah. Dhamir baris muttasil. Apa yang mereka katakan? Makulul qaul. Sami'na wa asaina. Sami'na, jumlah fi'liyah. Telah dengar, fi'il madhi. Oleh kami, fa'il. Satu jumlah fi'liyah. Waw dan huruf ataf. Waw dan huruf ataf. Dia menyambungkan antara jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah fi'il madhi dengan jumlah fi'liyah fi'il madhi juga. Wa dan asaina, telah maksiat oleh kami. Asaina, telah maksiat, telah derhaka, fi'il madhi. Oleh kami, fa'il, jumlah fi'liyah. Telah derhaka oleh kami. Fi'il dan fa'il, satu jumlah. Dua-dua ni menjadi makulul qaul. Dua jumlah ini menjadi makulul qaul pada qalu. Makulul qaul kepada qalu. Wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Satu jumlah fi'liyah. Dan ada fi'il dan ada apa? Ada fa'il ke naibu fa'il? Kalau saya tanya ni soalan, kalau saya tanya soalan yang sama, salah juga, saya tak mahu menerima hakikat. Biarlah saya jawab soalan dia. Dan telah diminumkan fi'il madhi majhul. Bila fi'il madhi majhul, mesti ada naib fa'il. Fa'ilnya telah dikeluarkan. Telah dikeluarkan, fa'ilnya tak disebut. Disebut maf'ulun bih menjadi mengambil alih tempat fa'il. Maka dinamakan maf'ulun bih itu naib fa'il. Asalnya, asyrabahumullahu. Asal ayat begini. Asalnya asyrabah, telah meminumkan oleh Allah
Asyrabahum, Asyrabahum, telah meminumkan akan mereka oleh Allah. Asalnya begini. Asyrabahumullah. Fa'il Allah tu diangkat, dikeluarkan, dan tempat fa'il hum tu masuk dalam asyrabu. Jadi dia jadi naib fa'il. Mereka tu maf'ul bih bertukar menjadi mengambil tempat fa'il, dia jadi naib fa'il. Maka jadi asyrabu ushribu, telah diminumkan, fi'il madhi majhul, akan mereka naib fa'il bentuk dhamir. Naib fa'il bentuk dhamir. Waw jamaah tu naib fa'il. Fi qulubi murakab jari, di dalam hati-hati. Qulubihim, hati-hati mereka, murakab idhafi. Di dalam hati-hati mereka. Al-ijla, akan anak lembu. Maf'ulun bih. Bi kufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Alamak, macam mana ni ayat ni? Selalu orang tanya saya. Baik juga dulu Ustaz Hashim ada terangkan dulu. Masa kami belajar balaghah dulu, daripada kitab balaghah daripada Imam Ali Sabuni rahimahullah, kitab balaghah, dia kata di sini ada unsur balaghah di sini. Telah diminumkan di dalam hati-hati mereka akan anak lembu. Macam seolah-olah anak lembu ini macam macam cairan yang boleh diminum. Nak menunjukkan betapa sebatinya pemahaman mereka, sebatinya pengabdian mereka terhadap anak lembu yang mereka menjadikan Tuhan, sehingga digambarkan di ada unsur melankolik apa, metafora apa. Belajar dalam ilmu sastra ada unsur metafora, melankolik dalam unsur-unsur seolah anak lembu dalam bentuk cairan, sehingga tidak ada ruang kosong, tidak ada, semuanya diresapi oleh seluruh jiwa mereka, mengabdikan diri kepada al-ijlah, anak lembu. Itu. Allahu a'lam bishawab. Itu sedikit perkongsian yang saya dapat kongsikan tentang wa ushribu. Ini ada unsur-unsur balaghah. Ada unsur-unsur balaghah dalam Quran. Telah diminumkan, fi'il madhi majhul, akan mereka, naibu fa'il, fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, al-ijla, akan anak lembu, bi kufrihim, bahasa babiah, dengan sebab kekufuran mereka. Mudhaf ilaih. Dengan sebab kekufuran mereka. Kul, katakanlah, fi'il amar, oleh engkau, fa'il, dhamir mustatir, wujuban. Bi'sa. Fi'il apa ni? Tolong jawab. Tolong ingat ayat. Bi'sa. Seburuk-buruk ma apa yang. Siapa ingat ni? Fi'il ke isim ni? Bi'sa ni. Tolong jawab. Beri komen 10 saat dari sekarang. Sekarang 91 minit. Masa-masa untuk berpisah makin sampai ke muncak. Cuma hari ini saya akan lambat sikit je. Saya habis. Lambat sikit je. Tolong jawab. Ini isim atau fi'il? Bi'sa. Tolong jawab. Ada 77 penonton sekarang ni. Tolong jawab. Tolong jawab soalan saya. Tolong jawab. Isim atau fi'il? Fi'il zam. Masya Allah. Muhammad Taufiq Hazrin. Ahsanti. Fi'il zam. Masya Allah. Yati Harun. Fi'il celaan. Masya Allah. Ahsanti. Baru kemarin belajar. Masih fresh lagi. Itu yang saya nak tu. Tanya jawab. Tanya jawab. Kalau tak boleh jawab, saya tolong jawab. Fi'il zam. Masya Allah. Hajah Majmin. Fi'il zam. Lawan fi'il zam apa dia? Fi'il madah. Isa fi'il zam. Masya Allah. Fi'il madhi jamid. Fi'il zam. Masya Allah. Santi. Bagus. Syarina Azrin. Betul. Fi'il zam. Lawan fi'il zam. Fi'il madah. Fi'il madhi jamid. Ya, fi'il jamid juga. Fi'il jamid maksudnya fi'il yang tak boleh berubah jadi fi'il mudhari'. Dia beku. Jamid tu jumud, beku. Dia tak boleh, dia madhi je. Tapi itu kita artikan tak ada telah. Seburuk-buruk saya. Bi'sa seburuk-buruk. Sa'a sejahat-jahat. Kalau nikmah sebaik-baik. Itu je terjemahan kita. Fi'il zam, fi'il celaan, fi'il madah, fi'il bentuk pujian. Bi'sama seburuk-buruk apa yang ya'murukum bihi imanukum. Jumlah fi'liyah menjadi apa? Jumlah fi'liyah jadi apa ni? Jadi silah mausul.
jadi silah mausul sebab ma isim mausul. Fi'il zam, fi'il celaan, ya. Ya'murukum bihi imanukum, jumlah fi'liah. Ia perintahkan, fi'il mudhari' maklum. Dalam dia ada dhamir mustatir jawazan. Takdir huwa. Kum maf'ulun bih. Akan kamu. Bihi murakab jari. Bihi murakab jari. Imanu fa'il zahir. Imanu fa'il zahir. Kalsum fi'il zam, celaan dan fi'il madah untuk pujian. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita belajar macam ni. Dengan sebut berulang kali insyaAllah boleh ingat. Dan kita jumpa basikan terjemah dan terjemah. Jangan malu-malu nak terjemah. Paksakan diri terjemah. InsyaAllah anda akan lekat nanti. Ilmu ni bukan dalam bentuk tulisan. Ilmu mesti disimpan di dada. Kalau ilmu dalam tulisan, dia akan tinggal dalam tulisan nanti. Kalau tak dibaca, tak diulang, tak dilatih, dia tak akan ingat. Nak ingat macam mana kita ulang dan baca dan semak dan bincang dan baca dan sebut dan ulang dan bincang dan baca dan sebut. InsyaAllah dia akan ingat nanti. Kalau tulis, tak baca, simpan. Tulis, simpan. Tulis, simpan. Dia jadi simpanan pribadi saja. Jadi koleksi saja. Dia tak jadi ilmu. Nak jadi ilmu kena baca dan praktikkan dan kena bincangkan dan ulang-ulangkan, kena ajarkan. InsyaAllah. Mudah-mudahan dengan cara ini juga saya dapat melekatkan ilmu yang saya pelajari. Ia perintahkan akan kamu dengannya oleh iman. Fa'il. Kum, kamu mudhaf ilaih. Oleh iman kamu. Jumlah fi'liah menjadi silah mausul pada ma tadi. In kuntum mu'minin. Jika telah adalah kamu, isim kana, mu'minina, khabar kana. Asalnya mu'minuna. Kerana kana punya, gara-gara kesan daripada kana, mu'minuna berubah menjadi mu'minina. Khabar berubah jadi khabar kana. Khabar bagi mubtada berubah jadi khabar kana. Yang asal mu'minuna berubah jadi mu'minina. Kerana apa? Kerana kana punya gara-gara. Kerana kana punya pengaruh. Kesan daripada kana merubah khabarnya. Kalau kesan daripada inna merubah mubtada'nya. Kalau tanpa kana, tanpa inna, maka dia akan kembali menjadi asli mubtada' khabar. Jumlah ismiyah asal mubtada' khabar. Kana dan inna ni kita panggil nawasih. Nawasih. Kalimah-kalimah yang memansuhkan mubtada' kepada nama lain. Okay? Mubtada' menjadi isim inna, isim kana. Khabar menjadi khabar inna atau khabar kana. Nawasih. Isim inna kerja masing-masing. Kana ada kerja dia. InsyaAllah. Anda kena hafal. Kena ingat. Tak ingat pun tak apa. Cuba tulis, catat, ulang, jumpa sebut. Tanya, saya jawab. Saya tanya, saya jawab. InsyaAllah. Mudah-mudahan ingat. Walaupun kita berjauhan, walaupun kita tak kenal sama kita, mudah-mudahan kita akan berjumpa di syurga Allah nanti. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita akan bertemu di syurga. Kerana Allah janjikan orang-orang yang sama-sama belajar, yang sama-sama kita kenal, itu yang akan jadi syafaat kepada kita nanti. Amin. Semoga Allah temukan kita bukan hanya dalam alam maya, tapi insyaAllah kita akan ditemukan di syurga Allah nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, saya sudah sampai penghujung. Dah sampai penghujung kita. Saya nak cuba keluar sekejap. Saya nak tengok kalau Ustaz Harum Bong ada. Saya nak mintakan dia titipkan nasihat, sebutir 2 nasihat. Kalau tak ada, yang saya janji semalam. Boleh? Ada 73 ni. Saya nak tengok sekejap. Bismillah. Ustaz Harumbong dia ada peminat bonsai. Ini kesan, ini yang bonsai yang lama-lama yang tak diubah suai, belum dibaiki. Musim PKP ni tak sempat nak buat. Ni bonsai-bonsai yang tak diteruskan. Ini bonsainya. Ini limau kuku.
Ini ada limau kuku. Bonsai-bonsai yang insya-Allah sejak saya mula belajar dulu, beliau sangat berminat dengan barang-barang terbuang ni, bonsai-bonsai yang ada dalam simpanan beliau. Ini kedudukan dia di belakang, agak tak terdedah. Masya-Allah. Masih ada daun-daun lagi, walaupun dah ada yang dah jadi, yang tumbuh ada masih bertunas, tapi ada yang dah buruk. Ini yang mahal ni. Di batu, celah-celah batu ada pokok, celah-celah batu ada. Batu, celah batu tumbuh pokok, insya-Allah. Ini menarik. Cantik, insya-Allah. Celah batu, insya-Allah banyak sangat. Celah-celah batu, batu yang dikapit dengan tu pun ada keluar pokok. Dalam batu ada pokok, bertunas. Ini dapat dekat laut ni, dekat pulau, insya-Allah. Ini pokok yang tumbuh celah-celah batu, insya-Allah. Okey, saya kira sampai setakat ni dulu pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah, itulah yang saya boleh kongsikan untuk hari ini. Ini bonsai-bonsai lama yang kalau diuruskan dia akan jadi cantik semula. Letak dalam pasu jadi cantik semula. Ini saja. Dulu ada bonsai yang sama besar dengan saya, lebih tinggi daripada saya tu, besar. Jadi hadirin yang berbahagia, rasanya pertemuan kita sampai setakat ini dulu. Sampai masa untuk kita berpisah. Saya minta maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Semoga jumpa lagi. Maka saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.